اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukan pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang berusaha Bonda Pengetua Puan Nur Hafizah binti Ahmad, Pengetua Sambanda Baru Selat Tinggi, Puan Najiah binti Syafi'i, Penolong Kanan Pentadbiran, Puan Nur Azma binti Seman, Penolong Kanan Hal Ehwal Murid, Puan Rozilawati binti Abu Hasan, Penolong Kanan Kokurikulam, Puan Faridah binti Ibrahim, Penolong Kanan STAM, serta yang dihormati penceramah jemputan kita pada pagi hari ini, iaitu Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud, para asatizat, guru-guru, ibu bapa, serta pelajar-pelajar, hadirin dan juga hadirat yang dirahmati oleh Allah sekalian. Alhamdulillah, pada pagi hari ini sempena iaitu bulan Maulidur Rasul, kita pada hari ini akan mendengar ceramah daripada Ustaz Hariri bin Muhammad Haji Daud, insya-Allah, iaitu tentang di tembok digital, tentang pelaksanaan kita, yang mana kita tahu tentang digital ini sangat penting pada kita pada zaman pada hari ini, sekarang ini. Bahkan kita diibaratkan digital ini seumpama dia adalah pasport kita sekarang. Mana-mana kita nak masuk, kita akan menunjukkan vaksinasi kita. Dari sebab itu, dalam topik pada hari ini kita membincangkan tentang kesan remaja tentang digital di dalam tembok digital ini. Baik, pertama-tama marilah kita memanjatkan puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberikan
masih memberikan kita kesihatan, yang mana dalam melanda COVID masih kita berikan kesihatan dan juga kesembuhan. Dan semoga kita diselamatkan daripada malapetaka ini, dan tidak lupa kita memberikan salam dan juga selawat kepada iaitu orang yang menyambut hari pada bulan ini, iaitu bulan Maulidur Rasul, Nabi yang agung diagungkan oleh yang maha agung, Nabi yang besar dibesarkan oleh yang maha besar, Nabi yang mulia dimuliakan oleh yang maha mulia. Siapa lagi kalau bukan baginda Nabi SAW. Jadi sebelum saya serahkan kepada Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud, sedikit saya ingin memperkenalkan beliau. Pekerjaan beliau merupakan penolong pengarah kanan JAKIM. Pendidikan beliau adalah diploma di KUZA. Seterusnya ijazah sarjana muda di USIM dan juga ijazah sarjana di UPM. Penglibatan media beliau merupakan moderator Forum Perdana Ehwal Islam TV1. Memang kita setiap hari Khamis malam Jumaat selalu menonton. Juga penyampai tadabbur Al-Quran, Majlis Tilawah Al-Quran Kebangsaan dan juga antarabangsa. Merupakan panelis Assalamualaikum, TV Al-Hijrah, Gegar, Klasik Nasional, Nasional FM, Selangor FM, Negeri FM. Dalam penglibatan masyarakat, beliau merupakan ahli lembaga pengarah Universiti Sains Islam Malaysia, dan beliau telah mengarang sebanyak 15 buah buku. Masya Allah. Alhamdulillah, kita sangat-sangat berterima kasih kepada Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud kerana sudi untuk berkongsi ilmu bersama kita. Semoga kita dapat mengambil manfaat bersama-sama dengan ceramah yang akan diberikan beliau. Maka dengan ini kita tidak mahu berpanjang, kita hanya ingin mendengar dan mengambil ilmu daripada beliau. Maka dengan ini saya menjemput Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud untuk memberikan ceramahnya. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih kepada yang bagi Ustaz pengurusi, yang saya hormati Ustazah Nur Hafizah selaku pengetua Sekolah Menengah Agama Bandar Baru Salak Tinggi, kepada pegawai-pegawai kanan, guru-guru penolong kanan, ketua-ketua panitia, guru-guru cemerlang, kepada semua guru-guru dan juga kepada para pelajar yang dikasihi sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi yang cukup indah ini, pada bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita dapat berkumpul dan berhimpun secara maya pada pagi ini bagi kita mengikuti satu program yang telah disusun oleh pihak sekolah, yang program ini dinamakan sebagai Liqa' Duha, Sekolah Agama Menengah Bandar Baru Salak Tinggi. Sebenarnya sekolah ni tak jauh je dengan rumah saya. Saya ingat daripada rumah saya ke sekolah ni dalam paling tinggi pun 10 minit je lah. Saya rajin lah lalu depan sekolah tu kan, tengok sekolah. Saya ingat waktu saya belajar di USIM tu pernah sekali saya hadir ke sekolah, tapi saya dah tak ingat dah tahun bila. Itu program pelajar universiti dengan pelajar-pelajar sekolah lah. Jadi saya ucapkan tahniah dan juga terima kasih kepada para guru yang menganjurkan program pada pagi ini. Baik, apabila kita sebut tentang remaja, ia adalah satu tempoh fasa umur manusia yang di tahap yang ketiga. Kalau kita ikut kepada perubahan umur manusia, pertama disebut sebagai bayi. Selepas ia menjadi bayi, ia masuk ke alam disebut sebagai kanak-kanak. Alam yang gembira, alam yang sonok, kerjanya main sahaja. Kemudian dia masuk kepada satu alam namanya alam remaja. Kalau alam kanak-kanak itu alam-alam yang ialah bangun pagi saja fikirannya adalah nak main. Nak main. Jadi kalau kita bagi tugasan apa-apa pun, jadi dia nak main je lah. Macam contoh anak-anak saya lah,
Sekarang ni dia waktu PDPR, waktu duduk di sekolah. Waktu di sekolah, waktu duduk di rumah. Jadi bila duduk di rumah tu, main daripada pagi sampai ke petang main. Bila petang kita balik daripada pejabat pun main lagi. Main bola, main macam-macam lah. Sampai sekarang ni maghrib awal. Jadi dekat pukul 7 tu main lagi. Sampai kita pun balik daripada pejabat, kita pun panggil lah anak. Kata ni, main. Sekarang ni dah waktu maghrib, balik dah maghrib ni. Apa pula jiran-jiran kata, apa anak ustaz ni dalam masuk forum perdana, anak ustaz pukul 7 main lagi. Jadi dia pun balik lalu depan kita, dia kata susah jadi anak ustaz ni. Dia komplain, kata lantak lah, tak kira lah anak ustaz balik kan waktu main. Kemudian bila dia fasa ketiga disebut sebagai alam remaja. Alam remaja ni alam tuan-tuan lah, alam anak-anak pelajar sekalian lah, iaitu kalau mengikut Imam Al-Ghazali, ia selepas daripada baligh itu dikenali sebagai alam remaja. Remaja ini ada para ulama definisikan ia sampai umur 20, ada ulama definisikan sampai 30. Kalau tengok kepada United Nations, dia mendefinisikan remaja belia ini daripada umur 15 tahun sampailah umur 30 tahun. Okey. Baik, kemudian selepas daripada alam remaja, alam belia dipanggil sebagai alam dewasa awal. Kalau macam saya sekarang ni, alam dewasa lah, dewasa awal, dewasa fasa pertama. Apabila masuk umur 40-an, dipanggil dewasa lah, sampailah umur 60, dipanggil warga emas. Begitulah fasa perubahan manusia. Namun hari ini kita nak bercakap tentang soal remaja. Saya pun, kalau kita tanya orang, semua orang nak jadi orang muda, nak jadi remaja. Kalau tanya kepada budak-budak, dia kata seronoknya kalau jadi macam abang ni. Dapat naik motor, dapat pergi sekolah menengah, seronok. Kalau tanya pada saya yang dah tua ni pun, waktu bila yang kita nak? Waktu remaja. Nak patah balik waktu sekolah, waktu universiti tu paling seronok. Sebab apa? Kita dah tak fikir apa-apa dah. Kita tak fikir tentang nak menyara keluarga, tak fikir tentang duit, tak fikir tentang nak pergi kerja. Kita hanya fikir kita belajar ataupun kita hidup cara kita. Itu alam yang semua orang nak. Baik. Sebab itu Islam menyebut, kalau kita tengok di dalam Al-Quran, Allah Ta'ala menyebut perkataan remaja ini di dalam surah Al-Kahfi sebagai fata. Perkataan fata itu merujuk kepada remaja, orang muda dan belia. Kalau kita lihat di dalam hadis, Nabi menggunakan perkataan syabab, perkataan syabab, orang muda, sebagai tafsiran orang muda tentang remaja dan juga belia. Dan banyak hadis yang memberi kelebihan kepada orang-orang muda sekiranya mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Antaranya satu hadis yang masyhur, muttafaqun alaih, 7 golongan yang akan mendapat naungan arasy di sisi Allah Subhanahu wa taala nanti. Salah satunya adalah orang muda yang sewaktu mudanya dia memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fadilat, satu kelebihan yang Allah Taala beri kepada orang muda, remaja yang pada waktu mudanya boleh untuk berfoya-foya, boleh melakukan maksiat, boleh buat apa saja, tetapi dia memilih untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini satu fadilat, satu kelebihan yang Allah Taala berikan kepada orang-orang muda, orang-orang remaja. Baik. Namun kalau kita bandingkan sewaktu muda saya, sewaktu remaja saya dengan pelajar-pelajar sekalian ini, berbeza sekali. Waktu zaman saya dulu, saya ingat zaman Ustaz Zulkifli, zaman saya ni samalah era 90-an, waktu remaja kami berbeza. Waktu remaja kami ni tak ada handsetan ni. Handset yang penuh setan ni tak ada. Jadi mainan kita apa? Mainan kita dulu, saya ingat kalau dengar lagu, ya hebat paling sekali ada Walkman lah. Ada Walkman. Kemudian kita tampal stiker Alien Workshop. Kalau pergi sekolah tu, dia punya kaki seluar tu besar kat bawah. Dia punya kaki besar kat bawah, dia punya poket belakang Marlboro.
dia ada poket rahsia di bahagian pinggang. Itu zaman saya lah. Kemudian kalau rambut pula, orang lelaki dia terpengaruh banyak dengan rambut tomok belah tengah waktu tu, rambut belah tengah. Tomok, lagu pun lagu Backstreet Boy, kemudian NSYNC, dia punya lagu-lagu tu lah, dia punya era dia. Tetapi sekarang ini kalau main game pun dulu dia game tu dia permainan game tu dia kena pakai satu kad, satu kotak yang perlu kita letak tegang baru kita boleh main. Yang paling hebat pun Super Mario, Street Fighter, itu je lah yang paling hebat sekalipun. Tetapi zaman sekarang ni berbeza kerana ada telefon, kerana ada internet, kemudian adanya media sosial, ada Facebook, ada Twitter, ada Instagram, ada TikTok, ada WeChat dan sebagainya, yang menjadi satu teknologi baru kepada remaja. Dan perkara ini kita tak boleh elak kerana ia adalah perubahan zaman. Jadi bagaimana kita perlu mengurus semua teknologi ini, semua alam digital ini dengan cara Islam. Semua tak boleh elak. Kalaulah kita halang macam mana pun orang muda daripada main media sosial dan juga teknologi, dia akan pergi cari juga, sama ada dengan kawan-kawan ataupun di mana-mana sajalah. Maka oleh kerana itu, kita sebagai ibu bapa, sebagai guru, sebagai pelajar, bagaimana kita nak urus teknologi ini, nak urus alam digital kita. Kalau zaman saya tu, kalau bercinta, dulu pakai surat. Pakai surat, di surat itu letak bedak, kemudian ditulis karangan. Sebab itu ramai orang bercinta dapat A dalam pelajaran bahasa Melayu kerana dia punya karangan dia bagus. Makan dia letakkan bawah meja macam-macam lah, dulu punya style. Tapi sekarang sudah berbeza, terdedah dengan media sosial dan sebagainya. Oleh kerana itu, kita kena urus. Nak urus macam mana? Nak urus cara agama. Agamalah yang dapat mengekang, dapat pandu, dapat urus kita punya jiwa gejolak remaja kita, perasaan kita. Orang perempuan apabila dia masuk remaja, dia mudah akan, kita kata apa, dia punya terdedah ataupun dia mudah untuk mendapat perhatian kerana itu perubahan zaman. Kalau lalu saja orang lelaki dia rasa, walaupun orang lelaki tu tak pandang dia pun, tapi dia terasa tu, dia rasa perasaan tu. Jadi macam mana nak urus perasaan dan juga zaman pada waktu ini dengan cara Islam? Baik. Pertama, apa yang dipandu oleh Islam adalah kita perlu menguatkan iman kita. Iman ini walaupun kita nampak klise, tetapi itulah benteng bagi manusia. Benteng bagi manusia apabila berdepan dengan ujian digital, ujian semasa pada waktu ini. Yang mengawal kita adalah iman kita. Sebagai contoh, saya duduk di JAKIM ini dah 11 tahun dah saya kerja di sini. Kadang-kadang kita bertemu dengan orang yang nak bunuh diri. Bila kita counsel atau memberi khidmat nasihat kepada orang bunuh diri daripada kalangan umat Islam, bila dia tak bagi tahu, dia kata, "Ustaz, saya nak bunuh diri." Kemudian kita tanya kepada dia, "Kenapa tak bunuh? Kenapa tak buat?" Dia kata, "Ustaz, saya teringat Allah, saya ingat saya ni orang Islam, jadi saya tak boleh bunuh diri." Maknanya apa? Apabila orang tu nak bunuh diri, yang menghalang dia adalah, yang benteng terakhir dia, iman dia. Iman dia last sekali. Dia kata, "Saya teringat Allah, saya teringat kepada akhirat, maka saya tak jadi, Ustaz." Iman. Sebab itu kita kena kuatkan iman. Sebab itu sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi ni buat solat, buat baca Quran, tazkirah. Kadang-kadang kita kata, Islam ni tak ada kerja lain, asyik ceramah je, asyik nasihat je. Sebab apa? Inilah untuk menguatkan iman kita. Kalau tak ada iman, kita akan jadi macam mana orang putih jadi. Saya pernah berkursus di Amerika selama hampir sebulan di bawah kerajaan Amerika tahun 2018. Antara tempat yang kami berkursus, New York. New York ni dipanggil syurga dunia lah, tapi saya panggil neraka dunia. Tuan-tuan, benda apa yang tuan-tuan nak cari atas dunia ni ada di New York. Saya sampai di Times Square. Bila sampai di New York tu, saya pergi ke Times Square.
Malam minggu pula saya sampai tu. Ya Allah, macam-macam yang terbuka, yang tertutup. Kita di Times Square ni bila malam-malam dia jadi macam jalan tu penuh dengan manusia. Akan ada orang buat persembahan muzik, ada orang buat persembahan pertunjukan seni, ada melukis, ada menyanyi, ada yang dalam bas minum arak, kemudian macam-macam ada. Sehingga kan ada tempat tu ada orang yang tidak ada sehelai pun pakaian di atas badan dia jalan dengan telanjang bulat. Saya bila kita tengah jalan kat Times Square tu tengok orang macam tu, kita ya Allah, astagfirullahalazim. tengok juga. Kami dia terkejut, tengok tu dalam keadaan terkejut. Kata apa hal ni jadi macam ni kan? Dan kalau kita marah dia ataupun kita sentuh dia, kita yang bersalah kerana menghalang hak asasi dia. Maknanya orang yang menasihat tu bersalah, orang yang tak berpakaian itu tak bersalah. Tuan-tuan sekalian. Kemudian dia akan ada hostel-hostel. Macam-macam, kalau yang traveller tahulah. Bila kita menyewa di hostel, maka dia akan bercampur, dia akan mandi dalam keadaan tidak berpakaian. Kemudian menyebabkan apa kita jadi bertahan? Kerana iman kita malu. Tak sanggup aku buat macam ni, tak sanggup aku jadi macam ni. Iman yang halang kita, tuan-tuan sekalian. Sehingga kalau tak ada iman lah, sejahat-jahat manusia, kalau dia tak ada iman, dia akan buat benda yang sama. Tapi sejahat-jahat manusia, tapi bila dalam keadaan tersebut, apa yang menghalang dia? Iman dia. Sebab itu sekolah menengah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi ni, dia buat program macam ni supaya anak-anak pelajar sejahat-jahat macam mana sekalipun, kita mesti ada iman. Yang menjadi polis dalaman kita. Sebab itu Raihan dia disebut kan, dia kata iman adalah mutiara di dalam hati manusia yang meyakini Allah Maha Esa, Maha Kuasa. Tanpamu iman bagaimanalah merasa diri hamba padanya. Tanpamu iman bagaimanalah menjadi hamba Allah yang bertakwa. Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli. Ia tiada di tepian pantai. Tak boleh nyanyi kuat-kuat kat pejabat. Jadi pelan-pelan je kan. Baik. Iman. Sebab itu kalau kita anak-anak pelajar dalam dunia hari ni nak main internet, nak telefon, jadi sebelum kita tekan sesuatu, kita tanya iman kita dulu. Boleh ke tidak? Send ke tidak? Minta maaf banyak-banyak. Hari ni kadang-kadang anak-anak pelajar, dia percaya kepada seorang. Yang lelaki ni percaya kepada perempuan. Perempuan ni terlalu percaya kepada lelaki ni. Sehingga kan dia boleh membuka tudung, dia hantar gambar dia kepada Instagram, kepada telefon kawan lelaki ini, yang atas percaya. Dia kata tak apa, nanti kita delete, nanti kita apa, membohongnya. Bila kita tak ada iman, kita hantar, akhirnya kita akan jadi maruah kita dijual. Sebab itu ramai orang perempuan sekarang ini yang bunuh diri, yang stres, yang nak jadi gila. Sebab apa? Dia telah terhantar. Atas percaya, dia hantar. Akhirnya, maruah dia tergadai dan jadi ugutan pula. Sebab itu anak-anak pelajar sebelum nak tulis, sebelum nak send, fikir dulu, boleh ke tidak ni? Kalau aku send ni apa jadi? Tanya iman kita. Bila kita tanya iman kita lah yang akan bagi tahu yang betul atau yang salah, yang boleh atau yang tidak. Yang betul, yang halal, yang haram dan sebagainya, iman kita tadi. Jadi sebab itu anak-anak pelajar sekalian, pertama, kuatkan iman. Satu. Nombor dua,
kalau kita nak jadi pelajar yang cemerlang, adik-adik kena hindari diri kita, hati kita daripada perkara maksiat. Kata Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini dia tanya kepada gurunya Imam Waqi'. Dia kata, wahai tuan guru, kenapa aku baca aku lupa? Aku baca aku lupa. What's wrong with me? Kenapa, apa benda yang tak kena dengan aku ni? Maka jawab Imam Waqi', dia kata, al-ilmu kan-nur. Dia kata ilmu ini adalah cahaya. Dan cahaya ini takkan masuk ke dalam hati-hati yang penuh maksiat. Ilmu ini ibarat cahaya. Pernah tak kita satu hari bila kita baca, kita banyak lupa. Kita nak periksa, kita dah baca dah, kita kata, kenapa aku tak ingat? Kenapa aku tak ingat? Semalam aku baru baca ni. Apa jawapan dia tu kan? Kita macam stres kerana kita tak ingat. Kenapa? Kerana hati kita hitam. Hati kita ni ibarat air jernih. Kemudian bila hari-hari tengok benda maksiat, dia jadi hitam, dia jadi keras. Jadi kita baca, kita tak ingat. Ilmu kita tak berkat kerana hati kita keras. Hati kita keras ni punca daripada tengok benda-benda maksiat. Jadi kalau kita nak jadi pelajar-pelajar cemerlang, stop, berhenti buat benda-benda maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah belajar pada waktu sekarang ini mudah. Teknologi ni kata ulama seumpama pisau. Kata cerdik pandai, teknologi umpama pisau. Kalau kita guna untuk memasak, maka berilah manfaat kepada kita. Tapi kalau kita guna untuk mencederakan orang, dia beri mudarat kepada kita. Sama juga teknologi. Kalau kita buat untuk belajar, hari ni ya Allah saya fikir, untung adik-adik sekalian kerana belajar dalam waktu ada teknologi. Zaman saya dulu susah. Saya ingat lagi nak periksa SPM. Bila nak periksa SPM, kita kena buat latihan. Jadi bila buat latihan, kita tak ada banyak sumber. Kita hanya ada buku rujukan yang kita beli di kedai, iaitu buku Pelangi, Pustaka Gemilang sebagainya, contoh-contoh soalan. Kemudian hanya daripada sekolah kita sajalah. Kita tak dapat daripada sekolah lain. Tapi hari ini mudah. Adik-adik pelajar sekalian duduk di Selangor, adik-adik boleh dapatkan contoh kertas soalan SPM daripada Negeri Sembilan, daripada Kelantan, daripada Kedah dengan hanya WhatsApp kawan-kawan ataupun bertukar melalui email dan sebagainya. Akhirnya kita akan banyak rujukan, banyak nota dan banyak panduan. Dulu payah. Saya untung sikit sebab waktu zaman saya sekolah dulu, saya masuk pertandingan debat, pidato, jadi saya wakil negeri sebagainya. Jadi bila kita masuk peringkat kebangsaan, jadi kita jumpa kenal kawan kita. Jadi kita ada kawan di Kuala Lumpur, di Penang, di Kedah. Jadi kita akan post soalan kita ini kena ke rumah dia post soalan dia kepada kita. Jadi kita dapatlah beberapa contoh soalan. Hari ni banyak di internet, YouTube, macam-macam nak belajar. Dulu hanya ada kelas, sekarang ni boleh belajar kat YouTube, dengar sambil main, sambil dengar, buat ulang kaji. Hari ni senang. Jadi kalau adik-adik tak gunakan manfaat ini, rugilah. Kalau guna teknologi hanya main PUBG, main Mobile Legend PUBG lah dapat. Saya kadang-kadang saya nak berforum perdana, saya nak dapatkan satu ilmu, senang saja saya buka YouTube, saya dengar. Oh, ni pointnya. Kemudian saya catat. Pendengaran ini lebih kuat daripada kita pembacaan. Ada orang membaca tak masuk-masuk, tapi dengar macam kita dengar lagu lah. Dengar lagu apa? Apa ni? Rindu Semakin Dingin. Aku ingin kemesraan. Tu kan lagu yang tengah viral sekarang ni kan. Dengar sekali dah boleh hafal dah. Apatah lagi kalau kita dengar ilmu-ilmu daripada YouTube ni yang cikgu-cikgu seluruh Malaysia buat video, jadi ambillah ilmu dia. Akhirnya adik-adik boleh menjawab soalan dengan baik, dengan karangan sebagainya. Untung. Contoh nak dapatkan apa lagi? Soalan, nak dapatkan perkongsian, semua ada dekat internet sekarang ni. Jadi oleh kerana itu, gunakanlah internet untuk belajar. Contoh bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris di TikTok. Saya ada follow satu TikTok. Nama dia ni Aina. Aina apa nanti adik-adik cari pelajar. Dia buat video TikTok tentang bahasa Inggeris. How to pronounce, how to improve your English proficiency. Saya banyak belajar daripada dia bagaimana nak gunakan
perkataan-perkataan baharu, kemudian nak gunakan linking words dalam ucapan kita. Jadi saya banyak belajar daripada video-video TikTok. Kemudian kalau kita dalam App Store, dia ada satu apps namanya Grammarly. Grammarly ni, grammatically ke Grammarly, nanti cari di App Store. Dia akan memperbetulkan grammar-grammar kita ketika mana kita membuat karangan. Kita menulis, so kita masukkan tulisan kita dalam apps tersebut, dia akan betulkan secara grammar. Ini satu pertolongan lagi. Kemudian kita akan boleh belajar tentang pronunciation. Kemudian kalau adik-adik pergi ke Oxford Dictionary, pergi kepada British Council, dia akan banyak mengajar tentang perkara-perkara ini. Jadi oleh kerana itu, ambil kesempatan dengan teknologi yang ada untuk improve, untuk belajar. Contoh bahasa Arab. Bahasa Arab, saya tengok ada satu TikTok yang baru. Dia mengajar tentang bahasa Arab, tentang basic, tentang nahu, tentang dhamir, tentang apa lagi, insya, tentang hiwar dalam bahasa Arab yang boleh kita belajar. Jadi kalau TikTok duk tengok orang berjoget, duk tengok menyanyi dan berjoget je lah kita dapat. Tapi kalau kita follow, contohnya follow TikTok Ustaz Hariri, contoh follow Instagram Ustaz Hariri, so kita akan dapat input-input fardu ain, input-input tazkirah sebagainya. Jadi ia bergantung dengan apa yang kita pilih. Kalau kita pilih yang baik, baiklah yang kita dapat. Kalau kita pilih yang tak baik, tak baiklah yang kita dapat. Semuanya atas pilihan kita. Jadi anak-anak pelajar kena memilih dengan benda yang betul. Okay, satu saya sebut tentang iman, yang kedua tentang ilmu itu ilmu itu cahaya dan cahaya tak akan masuk dalam hati orang yang buat maksiat. Yang ketiga saya sebut tentang teknologi, banyak kebaikan atas pilihan kita. Nombor 4. Perkara yang keempat adalah hari ini adalah kita pelajar-pelajar mesti orang hari ini dia akan bercakap tentang integriti ataupun dalam bahasa mudah kita nak faham adalah berakhlak. Perbandingan seseorang dengan seseorang yang lain adalah kerana akhlak dia. Pelajar sekolah agama mesti ada identitinya. Mesti ada identiti. Tak boleh sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi sama perangai dengan sekolah menengah kebangsaan Sepang, Seri Sepang. Kalau sama saja perangai sekolah menengah kebangsaan Seri Sepang dengan perangai sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi, maknanya tak ada bezalah perkataan agama yang ada pada sekolah anak-anak sekalian. Mesti ada beza. Apa bezanya adalah akhlak dia. Akhlaknya bukan pada pakaiannya sahaja. Mesti pada akhlaknya. So, sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi harus menjadi contoh terbaik di Bandar Baru Salak Tinggi supaya semua orang di Sepang ni tengok, oh ni budak baik ni datang pada Bandar Baru Salak Tinggi punya sekolah agama lah. Bukan orang akan sebut sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi ni lebih kurang sama je perangai, bahkan lagi teruk daripada Seri Sepang. Tak nak macam tu. Jadi kita kena memperbaiki, menunjukkan akhlak yang baik kerana kita bawa jenama agama dalam sekolah kita. Sekolah agama. Jadi jangan ada anak-anak pelajar yang buat akhlak yang tak baik kerana kita datang daripada sekolah agama. Macam mana sekalipun kita mesti bangga dengan sekolah agama kita. Ustaz sampai sekarang bangga dengan sekolah agama Ustaz dulu. Jadi kita kena menjaga nama baik dan kita sebagai pelajar sekolah agama harus menunjukkan akhlak yang terbaik dalam sekolah kita maupun dalam masyarakat kita. Okey. Dan yang kelima, yang terakhir adalah saya nak mengatakan bahawa pelajar-pelajar dalam tempoh digital hari ini perlu memperkayakan ilmu. Pelajar sekolah agama tidak boleh menjadi orang yang hanya mahir dalam bidang agama semata-mata. Anda mesti memperkayakan ilmu dan kemahiran. Oleh kerana itu, Ustaz nak ajak kepada semua anak-anak pelajar, cuba anak-anak manfaatkan teknologi dan manfaatkan untuk tujuan menyebarkan kebaikan. Contohnya kalau nak ada Instagram, ada TikTok dan sebagainya, buatlah konten-konten yang membina dan perlu memperkayakan ilmu. Tengok hari ni kita ada live streaming, kita ada StreamYard, ada Webex, ada Zoom dan sebagainya. So mesti mahir.
Kemudian perkayakan ilmu yang lain. Contohnya mesti menguasai bahasa Arab. Paling tidak kita boleh berkomunikasi secara asas dalam bahasa Arab. Lughatul Arabiyyah al-ittisaliyat. Kita boleh maharat, kita boleh berbicara, kita boleh bercakap ataupun berkomunikasi dalam asas-asas bahasa Arab. Yang kedua adalah pengetahuan dalam bahasa Inggeris. Kalau boleh pelajar-pelajar sekolah agama mesti menguasai bahasa Inggeris supaya kita bukan sekadar ada ilmu bahasa Arab, kemudian kita ada ilmu bahasa Inggeris. Dan yang ketiga adalah saya nak sarankan kepada para pelajar, terutamanya pelajar-pelajar yang sudah masuk di tingkatan 4 dan tingkatan 5, buatlah pilihan yang betul ketika mana memilih haluan belajar di tingkatan 4 dan tingkatan 5 ini. Jangan kita tersalah memilih haluan, akhirnya akan menggadaikan masa depan kita. Sebagai contoh, saya pada waktu tingkatan 4 dahulu, waktu saya tingkatan 3, dulu ada PMR, sekarang PT3. PT3 pun dah tak ada kan. Dulu waktu PMR saya dapatlah keputusan baik sikit, 6A 3B. Jadi pihak sekolah telah memasukkan saya dalam kelas sains agama. Ambil biologi, fizik, kimia, admat, begitulah, fizik. Okay. Tapi saya tidak berupaya dalam bidang sains dan matematik. Saya fikir waktu PMR tu sama ada saya nasib sahaja dapat B ataupun itu nasib saya. Tapi saya tidak minat dan tidak berapa mahir. Apabila saya masuk kelas sains agama, daripada bulan 2 sampai bulan 10 tingkatan 4, fizik, kimia, biologi, admat, semua saya gagal. Saya dapat 9. Saya tak pernah dapat 8. Saya dapat 9 daripada bulan 2 sampai bulan 10. Sebab saya tak mampu dan saya kurang minat. Tapi oleh kerana sekolah masukkan saya ke sekolah sains agama, saya ikut je lah. Tapi saya tak mampu. Kemudian apabila sampai bulan 10, result saya sama, pengetua panggil saya dan mak ayah saya sekali lah. Dia kata, kebetulan waktu tu saya dah dilantik sebagai ketua pengawas. Jadi dia kata, macam mana ni dengan keputusan sains ni? Maka saya kata, saya nak tukar kelas lah. Cikgu pun bagi tahu, okey, boleh nak tukar kelas ke sastra agama, tapi sastra agama tu semua kelas dia perempuan. Kalau saya masuk, saya seorang-seorang lelaki yang akan masuk kelas sastra agama. Yang lelaki semua action masuk kelas sains. Tapi saya kata demi masa depan saya, kalau saya terus juga kelas sains ni saya tak mampu. Saya nak tukar kelas sastra. Maka bulan 11 tingkatan 4 saya tukar masuk kelas sastra agama. Saya hanya ada 1 tahun 2 bulan saja untuk catch up semua subjek sastra agama. Tapi benda yang kita minat dan kita mampu. Akhirnya SPM kita dapat keputusan yang baik dan kita dapat masuk universiti. Saya fikir kalau saya teruskan juga dengan kelas sains agama, mungkin saya tak mampu jadi apa yang saya sekarang. Kerana saya salah memilih haluan pelajaran saya ketika mana tingkatan 4. Oleh kerana itu, anak-anak pelajar buat pilihan yang tepat berdasarkan kemampuan dan minat anda. Kalau anda nak jadi seorang peguam, anda tak perlu masuk kelas sains. Kerana nak masuk bidang undang-undang, dia tidak memerlukan fizik, kimia, biologi, admat. Dia hanya memerlukan matematik moden, bahasa Melayu, sejarah dan penguasaan bahasa Inggeris. So anda tumpukan subjek itu. Tapi sekiranya anda nak jadi doktor perubatan, nak ambil bidang medik, anda tak boleh masuk bidang sastra. So oleh kerana itu, kenal pasti haluan dan bidang dan syarat kemasukan, barulah anda urus pengajian anda. Ini sebagai selingan akhir. Kebetulan saya jadi ahli lembaga pengarah universiti, maka saya perlu berkongsi kepada anak-anak pelajar supaya memilih haluan pelajar yang betul, dan sekira bagi mereka yang nak berminat masuk ke USIM, saya amat mengalu-alukan kami universiti yang mengekalkan bahasa Arab, satu-satunya universiti yang menjadikan bahasa Arab sebagai bahasa pengantar dan juga bahasa learning and teaching, dan bahasa Inggeris. Belajar di USIM, anda akan menikmati pembelajaran dalam bahasa Inggeris dan bahasa Arab, sudah dapat mengekalkan penguasaan yang anda belajar di sekolah agama menengah Bandar Baru Salak Tinggi, walaupun anda masuk bidang jurusan yang lain. Jadi saya fikir sekadar itu saja yang dapat saya berkongsi. Saya mohon maaf banyak-banyak. Saya ni ada beberapa kekangan. Saya baru pindah tempat kerja. Baru seminggu saya jadi pegawai khas kepada Timbalan Ketua Pengarah JAKIM. Jadi bila jadi pegawai khas kepada
timbalan ketua pengarah ni, jadi kekangan kerja tu banyak sikit. Jadi bilik saya ni depan bilik bos, jadi saya bercakap pelan-pelan. Jadi kalau suara saya ni tak kuat ataupun macam berbisik, saya minta maaf banyak-banyak. Yang keduanya, pagi-pagi kita kena menghadap bos untuk ni tengok ada sebakul file surat yang perlu diminitkan. Jadi kena menghadap pagi-pagi untuk terangkan apa semua jadual dan juga brief semua minit-minit surat lah. Sebelum pukul 9 ni saya perlu bergerak ke Darul Quran untuk raptai convocation Darul Quran. Jadi saya minta maaf banyak-banyak. Saya sedaya upaya untuk memenuhi undangan daripada pihak sekolah, namun sekadar kemampuan saya lah. Saya ucap tahniah dan terima kasih kepada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi di waktu dan ketika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hariri bin Muhammad Daud atas ceramahnya tadi. Begitu banyak yang dibentangkan beliau, walaupun dalam keadaan beliau sibuk, masih lagi beliau dapat juga menghadirkan untuk mengkongsikan ilmu kepada kita. Semoga kita mendapat manfaat dengan ilmu yang beliau sampaikan tadi. Antara yang beliau ucapkan tadi, poin-poinnya adalah kita yang pertama sebagai remaja, dan juga bukan hanya remaja, bahkan kita yang sudah kita katakan dewasa ini, yang pertama dipesan supaya kita menguatkan iman kita. Yang kedua, menjauhkan diri kita daripada maksiat. Yang ketiga, teknologi ini kita yang memilih, sama ada untuk kebaikan ataupun keburukan. Dan juga yang keempat, merupakan akhlak. Sebagai sekolah agama adalah identiti kita. Kita nak berjumpa dengan orang, yang pertama orang lihat bukan kita punya title, tetapi merupakan orang yang melihat kita adalah identiti kita, iaitu akhlak kita. Kita tak kenal seseorang, apabila kita kenal, kita akan melihat kepada akhlak yang pertama. Yang terakhir, dia mengatakan bahawa kita perlu membuat pilihan yang tepat. Sempena Maulidur Rasul ini, yang kita katakan bahawa iaitu kita mengikut Nabi, kita sayang kepada Nabi, sehingga kan setiap bulan kelahiran dia kita sambut kerana untuk mengingati beliau. Bahkan Nabi, apabila kita mengingati beliau, kita berselawat, banyakkan selawat kepada beliau. Dan tak lupa pada hari Jumaat ini kita juga dianjurkan untuk memperbanyakkan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalaulah kita katakan tentang digital tadi, maka memang kita perlu pada zaman sekarang, dan dia ada kebaikan dan keburukan, maka menjadi pilihan kita untuk memilih. Jadi saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ustaz Muhammad Hariri bin Haji Muhammad Daud kerana sudi walaupun dalam kesibukan untuk menyampaikan ceramah beliau, dan banyak manfaat yang kita boleh ambil. Maka sempena bulan Maulidur Rasul, iaitu pada 1443 Hijrah ini, kita membuat satu program yang tadi telah diceramahkan oleh Ustaz Muhammad Hariri. Semoga ceramah walaupun tidak mengenai tentang itu adalah apa yang juga dianjurkan oleh Nabi SAW dalam kebaikan kepada kita. Sebab itu kalau kita katakan kita mencintai Nabi, kata pepatah Arab, "Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'un." Andai cinta kamu itu sejati, maka kamu akan mentaatinya. Sudah menjadi kebiasaan, orang yang mencintai akan menuruti setiap orang yang dia cintai. Maka kita mengharapkan keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala atas keberkatan penyampaian baginda Nabi SAW kepada kita daripada lisan beliau. Maka kita mengharapkan kita nanti akan berjumpa bersama beliau di dalam syurga, kerana kita sangat mencintai beliau. Bahkan beliau adalah orang yang pertama sangat mencintai kita. Maka kita menyampaikan semoga-moga kita dimasukkan dalam syurga bersama baginda Nabi SAW. Rabbana wajma'na wa ahbaban lana fi darikal firdausi ya rajwana. Ya Allah, ya Tuhan kami, ijma'na, kumpulkan kami, wa ahbaban lana, dengan orang-orang yang kami kasih, fi darikal firdaus, di syurga kamu firdaus, ya rajwana, yang kepada kamu harapan kami. Jadi semoga kita berjumpa pada lain waktu insya-Allah di dalam majlis-majlis yang elok. Saya tutup
dengan ucapan ribuan terima kasih kepada hadirin hadirat yang sudi hadir bersama-sama dalam liqa duha sempena Maulidur Rasul. Semoga Allah memberikan kita sama-sama kesihatan dan juga kekuatan iman, kerana imanlah yang membataskan kita daripada segala maksiat, kerana kita masih ada iman kepada Allah. Semoga berkekalan iman kita dan dalam Islam, dan semoga kita berjumpa pada lain waktu. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إن الضحى ضحاؤك والبهاء بهاؤك والجمال جمالك والقوة قوتك والقدرات قدراتك والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه بحق دحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما أتيت من عبادك الصالحين. Ya Allah, sesungguhnya waktu duha itu duhamu, kecantikannya kecantikanmu, keindahannya keindahanmu, kekuatannya kekuatanmu, kekuasaannya kekuasaanmu, perlindungannya perlindunganmu. Ya Allah, jika rezeki masih di langit turunkanlah, jika di bumi keluarkanlah, jika sukar pemudahkanlah, jika haram sucikanlah, jika jauh dekatkanlah. Berkat waktu duha, kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepadaku segala yang Engkau telah limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh.